Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan peluang yang diberikan oleh Allah untuk kita meneruskan kehidupan dalam suasana kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, dan juga diberikan kita peluang untuk terus meluangkan masa, memerah keringat, mengorbankan masa, tenaga dan sebagainya untuk hadir bersama-sama di rumah Allah menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita timba, ilmu yang kita peroleh akan membantu kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita berpeluang sekali lagi untuk bertemu di masjid ini, setelah kali yang pertama saya ingat dalam, tak pasti dalam beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, saya datang ke sini untuk menggantikan salah seorang penyampai kuliah tetap di masjid ini. Dan hari ini sekali lagi saya dijemput untuk menggantikan ataupun mengisi slot pada malam 31 Ogos ini, malam Merdeka ini. Dan saya juga diminta untuk menyampaikan sedikit sebanyak apa yang boleh kita manfaatkan ataupun apa yang boleh kita pelajari daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena dengan bermulanya tahun hijrah yang baru, dan juga pada masa yang sama apa yang kita boleh manfaatkan dalam usaha ataupun dalam keadaan kita mengisi makna kemerdekaan. Dan saya ingat lagi pada kali yang pertama itu saya ceritakan bahawa saya selalu berada di sini ketika di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Selalu datang ke sini pada waktu tersebut mengunjungi almarhumah ibu saudara saya yang tinggal di sinilah, di lorong Burhanuddin Helmi 6 waktu itu, kecil-kecil lagi. Kau datang sini malam-malam, kadang-kadang hari raya ada takbir raya, datang sini. Saya ingat kemudian dah beberapa belas tahun sudah mengembara menuntut ilmu dan sebagainya, akhirnya kembali. Dan tanpa kita jangka dalam kehidupan ini, kita kembali semula ke masjid ini untuk sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan apa yang saya rasa itulah pengajaran yang saya peroleh daripada hijrah dan juga daripada kemerdekaan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita akan kongsikan pada malam ini. Ya, semalam tu saya pun baru dimaklumkan yang ada siaran ke YouTube, dan oleh itu saya raikan jugalah, saya alu-alukan juga penonton kita di saluran YouTube masjid inilah barangkali. Selamat bersama dan mudah-mudahan dapat juga menimba manfaat daripada kuliah secara dalam talian ini. Apa yang kita akan bicarakan pada malam ini, saya akan asaskan pada satu hadis yang diriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dua orang sahabat. Ataupun satu riwayat menyampaikan hadis ini, ataupun sanad ataupun jalur laporan hadis ini datang melalui seorang sahabat, dan satu jalur laporan hadis yang lain, hadis yang sama, satu jalur laporan yang lain datang daripada isteri baginda Nabi sendiri. Yang pertama daripada Ibnu Abbas, dan yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kedua-duanya menyampaikan hadis yang dengan maksud dan juga lafaz yang hampir sama, iaitu bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan pada hari pembukaan Mekah. Pada hari pembukaan Mekah, apabila Mekah telah dibuka oleh umat Islam, mereka datang semula ke Mekah.
dan tiada pertumbuhan darah yang berlaku, dan Islam mengambil semula kota Mekah. Baginda menyebut la hijrah, la hijrah, walakin jihadun wa niyyatun, wa idza stunfirtum fanfiru. Yang pertama, la hijrah. Kita pun sedia maklum, la tidak ada. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ni la itu maknanya tidak. The opposite of na'am. Na'am ya. La kat sini dia menafikan tidak ada hijrah. Apakah yang dimaksudkan dengan tidak ada hijrah? Ketika ini para ilmuwan berselisih pendapat tentang apakah maksud sebenar tidak ada hijrah. Adakah maksudnya selepas daripada pembukaan kota Mekah ini tidak ada lagi sebarang hijrah yang kita akan lakukan, ataupun tidak ada hijrah untuk menyelamatkan diri, ataupun tidak ada hijrah dalam arti kata hijrah seperti hijrah kita dari Mekah ke Madinah, mungkin ada hijrah yang lain. Jadi ini ada beberapa pendapat dalam mentafsirkan apakah maksudlah hijrah. Secara umumnya mereka mengatakan bahawasanya tidak ada hijrah seperti hijrah Mekah ke Madinah. Ini hijrah telah berakhir. Ini hijrah yang dimaksudkan di situ. Kemudian ada istidrak dalam bahasa Arab disebut walakin, tetapi. Yang berbaki apa? Jihadun wa niyatun. Yang berbaki ialah perjuangan, jihad dan niyah, dan juga niat. Wa idza stunfirtum fanfiru. Dan apabila kamu dipanggil untuk menyertai peperangan oleh pemimpin Islam, maka hendaklah kamu datang menyertai peperangan tersebut. Jadi para ilmu mengatakan bahawasanya tidak ada hijrah yang maksud tidak ada satu perjalanan jauh. Perjalanan jauh, meninggalkan satu tempat menuju ke satu tempat yang lain, itu dipanggil hijrah. Meninggalkan satu tempat menuju satu tempat yang lain, melainkan sekiranya perjalanan yang jauh itu adalah untuk jihad. Maksudnya tidak ada lagi perjalanan jauh yang wajib seperti mana wajib perjalanan jauh daripada Mekah ke Madinah waktu hijrah yang awal. Ketika itu wajib meninggalkan kota Mekah hingga ke Madinah, melainkan mereka yang ada halangan, maka tidak perlu pergi berhijrah ke Madinah, melainkan sehingga halangan tersebut diselesaikan ataupun diangkat. Jadi tidak ada perjalanan jauh yang wajib, melainkan perjalanan untuk jihad. Dan yang disebutkan niat di situ apa maksudnya? Sekiranya seseorang itu ada niat untuk melakukan hijrah, walaupun dia tidak boleh berhijrah, dia niat untuk melakukan amal sama seperti masyarakat ataupun generasi Muslim terawal. Niat dia ataupun harapan dia, seandainya kita dapat melakukan sama seperti generasi terawal itu niat dia. Apa yang penting di sini, ada satu pendapat ilmuwan yang mengatakan kita boleh mengambil pelajaran daripada hadis ini untuk kita aplikasikan atau untuk kita gunakan dalam konteks perjalanan mendidik diri. Perjalanan mendidik diri, iaitu perjalanan mendidik diri itu boleh dianggap sebagai satu hijrah. Selalu kita dengar orang sebut hijrah diri, hijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Ke perjalanan mendidik diri itu, ataupun dalam bahasa Arab sebut tazkiyatun nafs, pemulihan ataupun penyucian jiwa. Perjalanan menyucikan jiwa dan mendidik diri itu dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, itu boleh dianggap sebagai hijrah. Dan dalam perjalanan itu adanya kedua-duanya, ada jihad dan ada niat. Yang kita sebut dalam hadis tadi ada disebut jihad dan juga niat. Dalam perjalanan penyucian diri itu ada jihad dan juga ada niat. Dan ada juga dalam perjalanan menyucikan jiwa itu apa yang disebut sebagai fath, pembukaan. Kalau dalam hijrah tadi, hijrah baginda Rasul dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, kemudian di akhirnya ada, ataupun setelah beberapa tahun, adanya pembukaan kota Mekah, ada Fathu Mekah, yang pada hari Fathu Mekah itu baginda Rasulullah sebut hadis ini, ungkapan ini, la hijrah walakin jihadun wa niyah. Maka perjalanan menyucikan diri, membersihkan diri, meningkatkan diri juga adanya hijrah, adanya jihad, adanya niat dan adanya fath.
adanya pembukaan. Jadi seseorang itu apabila dia berusaha dan menanggung kesukaran, kepayahan dalam mendidik diri. Kadang-kadang susah nak mendidik diri ni. Kadang-kadang kita kalah, tewas dalam perjalanan mendidik diri. Jadi kita berfikir semula, perlukah aku buat begini? Orang lain tak buat begini pun. Perlukah aku observe, teliti adakah aku ni ada sifat sabar? Perlukah aku teliti adakah aku ni ada sifat bertolak ansur? Perlukah aku ni teliti adakah aku ini ada sifat memaafkan sebelum orang tu meminta maaf? Jadi ada banyak peringkat-peringkat dalam mendidik diri. Yang mana saya pasti apabila tuan-tuan dan puan-puan sekalian sering mengikuti kuliah-kuliah berkenaan penyucian diri ataupun peringkat-peringkat hati dalam tasawuf, dalam tazkiyah, dalam akhlak dan sebagainya, kita dapati ada banyak perkara yang seseorang itu perlu usaha untuk mengikuti hal-hal tersebut, mengikuti sikap-sikap dan sifat-sifat tersebut. Satu demi satu yang dalam bahasa dalam laras tasawuf disebut maqam. Dia sebut makam sabar, makam syukur, makam redha, makam inabah, makam khusyuk. Jadi semua hal tersebut kalau kita betul benar-benar nak sampai kepada Allah dengan mengikuti jejak pengalaman orang-orang soleh terdahulu, maka kita nak kena teliti satu persatu, adakah aku telah mengamalkan apa yang telah dipesan ataupun dikongsikan dalam usaha untuk mencapai makam sabar contohnya. Adakah aku telah mengamalkan apa yang boleh menunjukkan bahawa aku telah berada pada makam syukur, aku berada pada makam inabah, kembali pada Allah, atau makam khusyuk, atau makam redha. Kita ikut sesuatu itu kadang-kadang sukar, tetapi adanya berita gembira kepada mereka yang menghadapi kesukaran ini, iaitu dalam perjalanan ini adanya apa yang dipanggil sebagai al-fath, ada pembukaan. Dan pembukaan ini kadang-kadang ia sesuatu yang kita tak dapat jangkakan ataupun kita tak dapat kita panggil takul dengan akal kita yang kita telah terbiasa dengan cara pemikiran tertentu. Kerana pembukaan ini datang untuk mengubah cara kita berfikir. Jadi kadang-kadang dia datang dalam bentuk yang mengejutkan kita, ataupun datang dalam bentuk yang menyebabkan kita terlihat, wah begini rupanya, oh begini rupanya, oh seronoknya rupanya, oh begini rupanya pengajarannya, begini rupanya kemanisannya. Jadi ini pembukaan yang datang kepada hati. Dan kita lihat fath ni adalah satu konsep yang digunakan oleh orang-orang terdahulu dalam banyak keadaan. Bahkan apabila mereka membebaskan sesebuah negara ataupun sesebuah kota daripada kepimpinan yang menghalang dakwah atau kepimpinan yang menghalang usaha menyampaikan Islam, mereka bebaskan negara tersebut, itu pun dipanggil fath. Fathul Syam, membebaskan Syam. Fath apa lagi? Sampai Konstantinopel pun sebut Fathul Konstantiniyah, pembukaan. Dia tak kena penjajahan ataupun penguasaan, dia kena fath, pembukaan. Kenapa? Kita datang, kita membuka dan kita membuka keseluruhannya, termasuklah jiwa dan minda rakyat yang berada di sana. Ini dalam konteks politik digunakan fath. Dalam menulis buku pun digunakan fath. Karya huraian kepada Sahih Al-Bukhari, Ibn Hajar Al-Asqalani, karya sahih huraian itu dinamakan Fathul Bari, pembukaan Tuhan Al-Bari. Banyak Fathul Qadir, Fathul Mannan, Fathul Mu'in. Itu semua menunjukkan mereka mengatakan bahawasanya apa yang ditulis ni, karya yang ditulis ni, apa yang dihasilkan ini adalah pembukaan daripada Allah. Hasil pertama dari sudut diri, adanya usaha untuk menuntut ilmu, ada usaha untuk mengumpulkan ilmu, membandingkan di antara pandangan dan sebagainya sehingga sampai kepada jawapan ataupun sampai kepada sesuatu yang paling sesuai untuk ditulis. Kemudian mereka sedar bahawa perkara itu bukan semata-mata adalah usaha diri sendiri. Hatta kalau kita hari ini buat perkara-perkara yang bukan, kita menulis sesuatu yang bukan mengarang kitab, contohnya kita buat proposal, kita tulis kertas kerja, kita atau kita nak buat menu kedai makan pun, apa saja yang kita buat tu kita tahu bahawasanya satu usaha kita, tapi satu aspek yang lain, satu sudut yang lain adalah ada pembukaan, taufik dan juga persetujuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita mohon, kalau kau tidak bersetuju ya Allah, maka tunjukkanlah aku. Jangan tinggalkan aku kepada diri aku sendiri. La takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan kau biarkan aku kepada diriku sendiri walaupun dengan sekelip mata. Jangan biarkan diri kita kepada diri kita sendiri. Sekelip mata pun jangan tinggalkan aku ya Allah. Jadi itu fath. Dan fath dalam konteks politik, fath dalam konteks penulisan, jadi mereka menggunakan fath.
Maka dalam penyucian jiwa itu juga ada fath, ada pembukaan yang datang daripada Allah yang membantu dan memberikan kita ilmu, kadang-kadang dalam bentuk yang kita tidak sedar. Kita hanya perlu bersedia menyediakan hati kita untuk dapat melihat petunjuk dan juga bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dari satu segi kita melihat pelajaran daripada hijrah dan hadis yang disebut oleh Nabi yang ada kaitan dengan peristiwa hijrah. Bagaimana hadis itu sekarang ni kita dapat gunakan, kita dapat amalkan dalam konteks kehidupan harian kita untuk mendidik diri, dan pendidikan diri itu juga pada penghujungnya adalah untuk memerdekakan diri kita. Ni kita sambung ni, atau berkait ni daripada hijrah sampai ke merdeka, boleh kait juga. Sirah pun masuk dah juga. Jadi kalau pihak Rustia kata dia minta untuk sebut tentang sirah merdeka, saya dah sambung semua sekali. Sirah merdeka, hijrah, semua sekali ada dalam kuliah saya ni, dengan membicarakan satu hadis sahaja, iaitu hadis yang disebut oleh baginda Nabi yang ada kaitan dengan peristiwa hijrah, dan hadis yang disebut dalam sejarah sirah baginda Rasulullah SAW. Dan hadis ini kita boleh amalkan dalam konteks pendidikan diri, penyucian jiwa, yang membawa kita kepada memerdekakan diri kita, yang mana penghujungnya adalah memerdekakan diri kita daripada diri kita sendiri. Memerdekakan diri kita daripada diri kita sendiri. Ini macam mana ni? Macam mana nak merdeka daripada diri kita? Kita wa na'udzubika min syururi anfusina. Wahai Allah, kami berlindung dengan Engkau daripada kejahatan diri kami. Mana kita iktiraf ada side, ada aspek dalam diri kita ni yang boleh membawa kepada kejahatan. Kita nak memerdekakan diri kita daripada aspek tersebut. Mungkin saya boleh berkongsi satu kisah lah. Kisah sewaktu saya menulis kajian kedoktoran dulu, saya tulis di kota London, di dalam Inggerisnya School of African and Asian Studies, School of Oriental and African Studies. Kemudian saya ada melakukan perjalanan ke sebuah tempat, apa namanya, saya tak ingat nama kota tu. Dia dari situ kita boleh nampak Perancis. Dia selat tu. Selat Inggeris lah. Di tepi tu. Dover ke nama dia? Dover kalau tak salah saya. Duduk situ, jadi saya sajalah mengisi masa lapang pun saja sekadar nak berehat. Saya pergi situ, saya duduk di tepi pantai tu. Jadi saya tak ramai orang, jadi saya hanya mungkin seorang kawasan tu. Jadi saya tengok, saya merenung di pantai tu, banyaklah saya berfikir, merenung tentang apa pelajaran-pelajaran kehidupan. Kadang-kadang kita dapat ilham dengan duduk bersendirian begitu di tepi pantai bersorangan. Kemudian ada seorang yang menegur saya, dan dia cakap dia tak ada kawan di sini dan dia kalau boleh nak berbual. Dan saya rasa macam agak kurang selesa sebab yang menegur ni seorang perempuan. Jadi saya tak kenal dan saya tak pernah berduaan dengan wanita, apatah lagi di tempat yang agak tidak ramai orang. Jadi saya kata untuk tidak mengecewakan orang ni yang saya tak tahu latar belakang dia bagaimana, saya kata mungkin kita boleh pergi ke mana-mana tempat yang ada ramai orang di sana, boleh duduk dan kita boleh berbual. Awak tak ada kawan nak berbual. Jadi berbual. Bila berbual, kita ni sedang menulis kajian. Jadi kepala kita tu ada banyak fakta. Fakta untuk menulis kajian. Jadi masuklah cerita-cerita tentang fakta kajian dan sebagainya. Jadi akhirnya dia bertanya, dia kata, kenapa awak ikut agama? Kenapa ikut agama? Jadi saya tanya balik, kenapa awak tidak ikut agama? Kenapa awak tidak perlu, rasa tidak perlu pada agama? Itu perkara pertama yang menyebabkan saya tidak mengikut agama. Dia ni seorang yang berhijrah dari satu negara ke satu negara. Dia tak suka duduk setempat. Dia pergi satu negara, dia cari kerja kat tempat tu, jadi dia gunakan gaji atau upah ataupun allowance yang dia dapat dia tu untuk dia mengembara negara tu, kemudian dia pindah negara lain pula. Jadi dia cakap perkara yang paling saya tidak suka apabila disebut tentang agama ni ialah saya tidak suka ada orang dictate. Ada orang macam beri arahan ataupun beri satu atau memaksa pendapat dia kepada saya. Saya tidak suka diajar oleh orang lain. Saya suka untuk bebas. Ni kita nak sebut tentang merdeka. Saya suka untuk bebas dan tidak ada orang yang kontrol saya. Sebab dia kata kebanyakan orang yang kontrol ni, mereka kontrol kita untuk kepentingan diri mereka. Dia kata ramai orang-orang agama yang saya jumpa, mereka hanya exploit the followers. Mereka hanya eksploitasi pengikut untuk kepentingan
puak mereka, kepentingan golongan mereka, ataupun kepentingan diri mereka, bahkan kadang-kadang kepentingan nama dan juga reputasi. Bila dia ada ramai pengikut, maka walaupun dia tak ambil duit, dia tak ambil dia tak minta tolong hal-hal tertentu dari pengikut, tapi sebab bila nampak ramai itu dia dapat reputasi. Itu pun dia kata kadang-kadang apa yang dia nampak daripada golongan agamawan dalam pelbagai agama, mereka eksploitasi pengikut. Jadi saya rasa kadang-kadang apa yang mereka cakap, apa yang mereka tunjukkan, apa yang mereka cuba nak didik, bukan betul-betul jujur untuk menyampaikan kita pada satu kebenaran. Dan saya rasa mereka ni semua mempergunakan kita. Jadi saya tak suka, saya nak bebas, saya nak belajar daripada alam ni. Saya mengembara satu tempat, satu tempat, dan saya nak mengembara dan dapat pelajaran daripada pengembaraan tersebut. Saya pun cakap, ya saya pun setuju juga. Saya pun tak suka orang diktate saya. Saya tak suka kata orang paksa saya. Dia tiba-tiba paksa kita buat apa yang dia nak, tanpa dia bagi alasan, ataupun dia tanpa dia terangkan kepada saya apa yang faedah, ataupun apa kepentingan, ataupun apa signifikannya saya buat apa yang dia suruh tersebut. Saya pun tak suka begitu. Dari kecil saya tak suka begitu, saya cakap. Tapi ada satu perkara yang saya perhatikan dalam hidup saya ni. Saya kata, ada satu perkara yang saya observe tentang diri saya, iaitu ada masa-masanya saya melakukan perkara-perkara yang kelihatan bodoh. Saya melakukan perkara-perkara yang salah. Kemudian apabila saya belajar, diri saya yang belajar tu mengatakan kepada diri saya yang salah itu bahawa anda telah melakukan kesalahan. Jadi saya lihat dia berulang kali berlaku sedemikian, maka saya fikir ada satu diri dalam diri saya ni, satu diri yang melakukan banyak kesilapan, banyak kesalahan, yang dia dictate saya. Dia paksa saya untuk ikut kesalahan itu, dia paksa saya untuk ikut kebodohan itu. Maka saya tidak suka untuk dipaksa oleh diri saya sendiri. Maka saya kena selamatkan diri saya daripada diri saya. Kat situ waktu itu saya cakap tu kenapa? Sebab saya ingat kita baca doa, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung dengan Engkau daripada keburukan atau kejahatan diri kami. Syururi anfusina. Wa a'udzubika min syarri nafsi, dalam riwayat yang lain. Aku berlindung dengan Engkau daripada syarri nafsi, kejahatan diriku. Maka ada sudut kejahatan yang mana kalau kita tidak berhati-hati, kita akan dipaksa, dictate dengan kejahatan tersebut. Maka kita perlukan ilmu untuk mengatasi hal tersebut. Tidak ada jalan untuk menuntut ilmu, melainkan kita perlu menimba ilmu daripada orang lain. Macam mana kita nak mengelakkan diri daripada ada hubungan dengan orang lain dan ada seorang guru ataupun beberapa orang guru yang memberikan ilmu kepada kita? Tidak ada jalan sama sekali. Jadi saya fikir kalau kita cakap kita tidak perlukan mana-mana guru, kita tidak perlukan mana-mana pengajaran, maka kita sebenarnya membuat satu dakwaan yang palsu, yang tidak mungkin berlaku, kerana tidak ada orang yang boleh hidup tanpa melalui proses pembelajaran. Sama ada rasmi ke, official ke apa, dia mesti akan melalui proses pembelajaran. Dan apabila anda mengembara ke mana-mana tempat, tetap akan ada kita mengambil daripada orang-orang tertentu. Jadi adalah lebih baik pada saya untuk kita mempunyai satu kaedah pun satu petunjuk untuk kita memastikan apa sahaja yang kita pelajari ia tidak bercanggah sesama sendiri dalam minda kita atau dalam ilmu kita atau dalam diri kita. Ini kadang-kadang kita ambil, oh kita perlu melakukan kebaikan. Tetapi dalam hati kita bila kita seronok dengan satu-satu yang memuaskan nafsu, maka kita tinggalkan konsep kebaikan tadi dan ikut konsep keburukan sebab kita rasa ini lebih seronok. Jadi ketika itu kita hanya mendakwa kita tidak mahu dipaksa, tidak mahu diajar, tetapi kita sebenarnya sedang mengajar diri kita dan mengikut salah satu daripada ajaran yang wujud yang menyuruh kita supaya melakukan keburukan ataupun mengikut hawa nafsu. Jadi saya kata ini adalah satu keadaan yang saya rasa pada penghujungnya jika kita teliti secara adil akan menyebabkan kita tidak mencapai kebahagiaan sebenar. Kalau kita teliti berapa ramai tokoh-tokoh agung yang orang agung-agungkan dalam dunia ni, saya kata kita pergi di sana kan banyak muzium-muzium macam-macam yang secara percuma boleh masuk tengok pencapaian-pencapaian, hasil-hasil kajian, spesies lah, tulang-tulang dinosaur lah yang kadang-kadang nak susun tu sampai beratus ribu pieces, nak kena susun berjuta pieces yang makan masa bertahun-tahun. Manusia bersungguh-sungguh
untuk melakukan kajian, untuk mencari jawapan. Dan ramai orang yang dianggap, tokoh-tokoh yang dianggap telah memberikan manusia jawapan. Aristotle lah, apa Socrates lah apa itu. Sekarang ni kata saya nak tanya, adakah awak boleh jamin kepada saya bahawasanya orang-orang yang kita sebutkan ni, nama-nama ni telah mencapai kebahagiaan hakiki? Siapa je lah tokoh-tokoh agung. Adakah awak boleh jamin mereka telah mencapai kebahagiaan hakiki dalam kehidupan ni? Tak ada siapa boleh jamin. Kita pun tak tahu di mana sekarang mereka berada. Ni dalam konteks saya berbincang dengan dia lah, bukan dalam konteks saya berbincang dengan orang Islam. Saya berbincang dengan dia. Kita tak tahu. Nama dia hebat, semua orang puji, tapi adakah dia benar-benar mencapai kebahagiaan hakiki? Tidak ada jawapan, tidak ada jaminan. Jadi saya rasa kita perlu mencari jalan untuk menjamin kebahagiaan diri kita. Dan kita perlu cari jalan untuk mencapai sa'adah, kebahagiaan itu. Kita tak boleh kata tidak ada jawapan, kerana tidak ada jawapan itu akan menyebabkan kita hampa. Hati kita itu memerlukan jawapan. Mungkin bagi sesetengah daripada mereka yang mendakwa sebagai ateis, ada beberapa orang rakan ateis yang dia dakwa, dia kata kita tak perlu kebahagiaan. Dia tak perlu kebahagiaan. Dia kata sebab kebahagiaan ni adalah tanda manusia itu lemah dan manja. Sebab kita telah dibiasakan untuk ada ibu ada ayah, jadi kita ada manja. Dia kata manja, jadi kita perlu kebahagiaan. Orang itu perlu kebahagiaan, sedangkan kita tak perlu kebahagiaan. Kita boleh hidup dengan hanya faham apa operasi yang berlaku dalam dunia ni. Hujan jadi macam mana, pokok tumbuh macam mana, kita faham itu cukup. Dan kita tidak perlu fikirkan apakah kita akan bahagia ataupun tidak pada kesudahannya. Ramai yang mendakwa sedemikian. Tapi apabila kita berbual dengan dia, sampai satu masa kita dapati dia akan mengeluh mengenai masalah hidup dia, mengeluh mengenai masalah keluarga dia. Dan kebanyakan daripada rakan-rakan etis yang kita temui ni, kebiasaannya ada masalah ibu bapa yang tidak memberikan perhatian semasa kecil. Kebanyakannya berpunca dari itu. Dan lebih ramai lagi apabila bapanya bersifat bengis. Bapa dia bersifat bengis, dia membesar dan dia tukar daripada beragama kepada menjadi seorang yang tidak percaya pada Tuhan. Jadi saya nak tunjukkan sini beberapa konsep kemerdekaan. Ada orang kata dia merdeka daripada sebarang pengajaran. Ada orang dia nak merdeka hatta daripada pengaruh emosi. Dia tak perlukan kebahagiaan, dia hanya perlukan maklumat-maklumat sains mata-mata, maka dia tidak perlukan kebahagiaan. Oleh kerana dia tidak perlu kebahagiaan, dia tidak perlu pada Tuhan. Jadi ada beberapa konsep merdeka dalam dunia ni. Tapi yang kita nak sebut di sini ialah Islam mendidik kita bahawasanya kemerdekaan itu bukan hanya dengan berdasarkan kita rasional ataupun kita menimbangkan secara sendirian sahaja. Kerana hakikat kehidupan ni kita perlukan ramai orang, kita perlukan banyak ilmu daripada sumber-sumber yang pelbagai. Jadi untuk memandu kita dalam menuntut ilmu itu, Islam mudahkan kita. Sebab itu iman itu adalah suatu keamanan. Dia memudahkan kita sebab manusia ni cerdik. Semakin jauh kita mengembara, semakin pelbagai idea dan juga kebijaksanaan yang manusia tunjukkan dalam dunia ni. Kadang-kadang kita pun tak terfikir dia boleh fikir macam tu. Cara dia berfikir tu. Kan? Sampai keluar idea-idea baru tentang kehidupan. Dulu kita tak terfikir pun orang bercakap tentang perkahwinan sesama jenis. Macam mana dia boleh berfikir sampai tahap dia tukar perkahwinan sesama jenis tu menjadi sesuatu yang sepatutnya, dia kata. Itu sebab cara dia berfalsafah tu pusing dapat sampai ke situ. Jadi pengembaraan tu kalau semakin luas, semakin jauh, semakin banyak, semakin berterabur kita tengok dalam dunia ni, semakin kompleks. Yang mana semua itu sebenarnya dari satu segi adalah jalan untuk kita meningkatkan kemampuan diri kita. Tetapi apabila seseorang itu tidak ada panduan, yang akan menyebabkan dia menjadi rasa hampa. Dia menerima rasa hampa, kecewa. Kerana akhirnya dia tidak akan bertemu jalan. Jadi apa yang Islam lakukan ialah memberikan panduan untuk memudahkan kita dan memberikan kita keamanan. Itu yang dipanggil al-iman, itu mengamankan kita. Kita boleh melihat banyak ruang-ruang kepelbagaian, tapi masih lagi dalam ruang lingkup yang selari dengan keimanan. Jadi ketika itu kita rasa walaupun kita ada perbezaan, kita nak meraihkan kepelbagaian, tapi masih lagi dalam ruang lingkup keimanan, kita rasa aman. Kita rasa sejahtera, rasa bahagia. Tapi apabila tidak ada satu garis panduan atau tidak ada satu yang mengikat,
sebenarnya itu akan menyebabkan manusia semakin bermusuhan sesama. Kita tengok dah ada agama sekalipun, dah satu agama pun bila berbeza kadang-kadang boleh jadi begitu bermusuhan, begitu keras hati, apatah lagi kalau tidak ada agama. Permusuhan tu semakin ketara dan semakin bengis. Pukul berapa kita sudahkan kuliah ni? InsyaAllah 8.30. 9 minit. Jadi kembali kepada hadis tadi, kita sebut walakin jihadun wa niyatun wa idza tunfirtum fanfiru. Tetapi tidak ada hijrah, tetapi yang ada adalah jihad, perjuangan, dan juga ada niat, iaitu perjuangan juga. Niat tu perjuangan kita untuk memberikan diri kita satu pandangan hidup yang betul. Kerana kita tak akan mampu ada niat yang betul melainkan kena ada pandangan hidup yang betul. Itu datang daripada dalam kan. Niat tu datang daripada dalam. Jadi kalau orang tu tidak ada pandangan hidup yang betul, dia tidak ada Tuhan. Macam mana dia nak berniat melakukan sesuatu kerana Tuhan? Jadi niat tu pada hakikatnya ialah, dalam bahasa akademik disebut world view. Tasawur kita tentang kehidupan ataupun pandangan kita tentang kehidupan. Pandangan hidup yang benar. Itu niat. Jadi kalau ada pandangan hidup yang benar itu, barulah niat kita menjadi semakin benar. Dan niat itu ada banyak peringkat. Kita pernah dengar kadang-kadang bila orang cerita tentang, berbicara tentang puasa, kita ada puasa orang awam, ada puasa orang khas, puasa khasatul khas, puasa orang yang khawas. Jadi ada banyak peringkat niat. Bagaimana peringkat niat tu boleh berlaku adalah kerana pandangan hidupnya telah diisi dengan pelbagai ilmu. Jadi kalau dia semakin tinggi ilmu, semakin dalam ilmu, semakin luas ilmu, ataupun semakin bermanfaat ilmu, semakin cantik niat, semakin banyak niat, semakin beruntung seseorang itu dengan niat tersebut. Kerana itu disebutkan niat itu adalah modal para sarjana, ataupun modal para ilmuwan, ataupun modal orang-orang yang berilmu. Jadi modal mungkin sama kan, dari antara dua pihak, tetapi orang yang berilmu, dia menggunakan modal tu mendapat keuntungan yang lebih berganda berbanding dengan orang yang kurang ilmu. Sebab niat tu modal dia. Niat tu tijaratul ulama. Niat itulah bisnes orang ilmuwan. Bisnes maknanya dia menggunakan niat untuk mendapatkan banyak pahala, untuk mendapatkan lebih banyak ganjaran. Jadi buat perkara yang sama. Dua-dua orang melakukan solat sunat yang sama, tetapi orang yang ada ilmu, solat sunat itu ganjaran dia lebih. Mengapa? Kerana ilmu tu menunjukkan kepada dia bagaimana dia nak dapatkan ganjaran yang lebih. Dan kadang-kadang bukan hanya ganjaran, tapi dia dapat kesan daripada perbuatan tersebut lebih berkesan. Kenapa? Amalan ni bukan sekadar untuk dibuat, tetapi kalau ikut dalam bahasa Melayu kita, amalan itu dihayati. Dihayati. Apabila kita menghayati, di sinilah yang kita sebut ia membawa kita kepada kemerdekaan diri. Jadi saya pun taklah nak menceritakan tentang pelajaran kemerdekaan negara dan sebagainya. Saya kira selalu dan sering dibicarakan tentang kemerdekaan kita, walaupun penting kemerdekaan tanah air, kemerdekaan bangsa dan sebagainya, tapi saya tidak menyebutkan tentang kemerdekaan diri sebab saya kaitkan pertamanya dengan hadis tadi, dan sebab ini adalah perkara yang utama dalam kehidupan kita, iaitu perjalanan kita setiap hari. Setiap hari adalah satu perjalanan. Apa stesen kita, apa tujuan kita, ia hanya akan nampak lebih jelas dan lebih jelas dengan proses menimba ilmu. Itu kuliah-kuliah tu perlu, kuliah-kuliah membawa kita untuk membuka pandangan kita tentang kehidupan. Ambil hadis dan belajar daripada hadis tu bagaimana ia mengesan, memberi kesan kepada kita dalam kehidupan. Walakin jihadun wa niyatun. Jika ada masa yang ada kelapangan lagi, mungkin kita boleh huraikan lagi tentang niat itu dan kaitannya dengan apa yang kita sebut sebagai meraikan. Sebab ada orang sebut merayakan, merayakan kemerdekaan. Kadang-kadang kita sebut meraikan. Apa maksud meraikan? Ada satu hadis yang lain yang menyebut tentang konsep ra'i. Secara ringkasnya, ra'i ini digunakan dalam bahasa Arab untuk merujuk kepada pengembala, pengembala kambing. Dan dalam hadis, tidak ada Nabi yang diutuskan melainkan Nabi itu pernah mengembala kambing. Dan kalau kita perhatikan konsep mengembala kambing pada zaman baginda Nabi SAW, pengembala ni dia ambil upah atas kerja dia, kerja mengembala kambing. Jadi pengembala ni dia ada rakyat. Kambing tu rakyat dia, kambing-kambing tu rakyat dia. Dan dia ada tuan.
Mana tuan tu memberikan upah pada dia untuk mengembala kambing. Jadi pengembala ni ada perkara yang dia kena ikut tuan. Dia kena ikut kehendak dan peraturan yang telah ditetapkan oleh tuan. Pada masa yang sama, pengembala ni juga dia berkuasa ke atas kambing-kambing dia. Dia nak suruh ke kanan, ke kiri, nak suruh ikut anjing ke dan sebagainya, itu dia punya kuasa. Jadi dari satu aspek, pengembala ni dia menunjukkan kepada kita bahawasanya dia adalah hamba. Dari satu aspek, dia mengikut tuan punya arahan. Dari satu aspek yang lain, dia juga adalah tuan pada kambing-kambing dia. Jadi dialah tuan, dialah juga hamba. Dialah tuan, dialah juga hamba. Dialah hamba, dialah juga tuan. Jadi kita dalam kehidupan ni bagaimana nak meletakkan diri kita ni sebagai tuan dan juga sebagai hamba pada masa yang sama. Kita nak jadi tuan sebab kita nak merdeka, kita nak bebas, boleh mentadbir diri kita sendiri, boleh ada apa yang mencukupkan kita dalam kehidupan, makanan yang cukup, kehidupan yang cukup, tempat tinggal dan sebagainya, menyebabkan kita merdeka, tidak bergantung pada orang lain. Maka kita nak jadi tuan kepada diri kita sendiri. Pada masa yang sama kita nak menjadikan diri kita hamba, yang kita tahu kita menjadi hamba kepada siapa. Begitu juga kita juga harus menjadikan semua individu muslim dan semua manusia yang berada di atas dunia ini sebagai tuan. Kita tak boleh biarkan mana-mana makhluk yang ada dalam dunia ini menjadi hamba kepada manusia. Dan Islam datang untuk memerdekakan hamba daripada menjadi hamba kepada hamba, pada hamba kepada Yang Maha Esa. Linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang untuk mengeluarkan manusia dari perhambaan kepada manusia kepada perhambaan kepada Tuhan manusia. Jadi apa-apa perjuangan, institusi dan sebagainya mesti berusaha untuk memerdekakan semua manusia daripada perhambaan kepada nafsu, perhambaan kepada manusia. Mesti kita usahakan untuk pastikan orang tu ada kecukupan, tidak terlalu miskin sehingga dia bergantung pada orang lain untuk menentukan kehidupan dia. Jadi ini konsep kita macam mana nak membasmi kemiskinan, kebajikan ke sebagainya. Konsep ialah memerdekakan setiap manusia. Mesti setiap orang boleh menjadi tuan. Hatta dia orang yang kafir sekalipun, mesti dia dijadikan tuan pada diri dia. Kita tidak mahu dia jadi kafir sebab dia terpaksa jadi kafir. Dia terpaksa jadi kafir sebabkan keluarga dia ataupun masyarakat dia memaksa dia menjadi kafir. Kalau dia nak jadi kafir sekalipun, dia kafir atas kehendak diri dia sendiri. Tapi kita mahu memerdekakan dia, bagi dia ruang untuk dia jaga diri dia, dan dengan dia kemampuan dia untuk menjadi tuan pada diri dia itu, kita harap dia berusaha untuk menimba ilmu dan akhirnya sampai kepada kebenaran. Ini kita memerdekakan, mentuankan setiap orang, dan juga pada masa yang sama menjadikan setiap orang hamba juga. Menjadikan setiap orang hamba kepada Allah. Jadi kita mentuankan rakyat dan kita menghambakan juga rakyat. Kita tak boleh ada ketuanan rakyat semata-mata. Kita kena ada kehambaan rakyat juga. Kalau ketuanan rakyat semata-mata, hilang panduan kita, hilang pedoman kita. Rakyat mesti ada kehambaan, mesti ada ketuanan rakyat dan juga kehambaan rakyat. Begitu juga ketuanan pemimpin dan juga kehambaan pemimpin. Kedua-dua ni kalau ada kesempatan kita boleh lihat bagaimana ia disebut dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW yang lain. Tapi kita sudah hampir pada waktu tamat. Jadi di akhirnya saya kaitkan semula, iaitu perjuangan untuk memerdekakan diri itu secara ringkasnya ada kaitan dengan perjuangan untuk kita menjadikan diri kita sebagai tuan dan menjadikan diri kita sebagai hamba. Kita tak boleh jadi hamba kalau kita tidak menjadi tuan. Tuan kepada kehendak kita. Kita boleh jadi hamba yang sebenar. Kalau kita berjaya menjadikan diri kita sebagai tuan diri kita, pemikiran kita bebas, kita menjadi hamba dalam arti kata hamba yang begitu cinta kepada tuannya. Hamba yang datang dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.